Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bagi Fadil Ustaz Syekh Abdul Rahman dan rakan-rakan, sebelum ana nak mula ni, boleh tak kalau tunjukkan di skrin ni beberapa orang yang ada dalam ni. Kalau tak semua pun sekurang-kurangnya 2-3-4 orang nak tahu siapa nama ada yang mengikuti majlis kita ni. Yang ada dalam skrin ni ada seorang lagi, bahagian Berapa teknikal kita insya-Allah. Ya. Cuba buka. Yang seorang lagi dalam skrin ni teknikal kita insya-Allah. Yang selebihnya tengok secara live di Facebook. Oh gitu. Ya. Okey. Dah pasal apa ni nak jadi saya sekarang ni kenal hanya Abdul Rahman, saya orang lain tak kenal. Kalau boleh nak kenal. Okey, Tuan Man. Kita mula daripada hadis berapa hari ni? Hari ni insya-Allah hadis yang keempat. Hadis daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Okey, cuba baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri rawahul Muslim. Okey. Maksud dia? Okey, apa ni sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita mula dengan hadis yang keempat dan juga hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Dia mempunyai maksud dan tajuk yang sama. Ya. Kita masih lagi dalam pembicaraan yang berkaitan dengan niat. Itu adalah yang menjadi pokok pangkal kepada perbicaraan hadis-hadis yang pertama, kedua, ketiga dan hari ini keempat, kelima dan juga keenam dah berkait dengan perkara yang berkait dengan niat lah. Jadi hadis daripada Abi Abdullah bin Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah kata ya Abdullah bin Jabir ini, ya, bukan Abdullah bin Jabir, ya, Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat, iaitu kami bersama-sama dengan Rasulullah pada satu ketika dalam satu peperangan. Lalu Rasulullah bersabda, di Madinah ada beberapa orang sahabat yang mana dia bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan orang yang mengikuti Nabi dalam menyertai bersama dengan Nabi dalam peperangan. Ada orang yang duduk di Madinah yang tak pergi perang. Mereka ni kata Nabi, dia bersama-sama dengan kamu
Artinya bersama-sama dengan kita pasukan yang keluar berperang ini, kita meredah hutan rimba ke, kita meredah gunung lembah mana sekalipun, mereka yang ada di Madinah ini tetap bersama-sama dengan kita, dengan kamu, tapi mereka terhalang oleh penyakit, mereka sakit, mereka uzur yang tidak dapat serta dan menyertai bersama-sama. Tapi mereka ialah illa syarakukum fil ajar ataupun fil ajri, iaitu mereka bersyarikat ataupun mendapat balasan pahala yang sama seperti kamu. Maknanya orang ni sekalipun dia tak keluar tu bukan kerana malas, bukan kerana culas, bukan kerana tak yakin, tapi mereka adalah sakit, tak dapat menyertai bersama dalam peperangan yang sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar bersama dengan Rasulullah tu, dia akan sirtun masiran, melalui perjalanan yang begitu sukar. Wa qata'tum wadiyan, lembah, mengharungi lembah, bukit dan sebagainya. Orang yang tak keluar ini juga hati dan juga niat hasrat dia senantiasa bersama dengan orang yang keluar. Tapi mereka tak boleh keluar kerana sakit. Pahala mereka tetap boleh serupa dengan pahala yang diperolehi oleh orang yang keluar, kalaulah orang yang tak keluar ini niatnya yang ikhlas, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, mereka bertekad dan berhasrat untuk nak keluar berperang bersama-sama, tetapi mereka tidak mampu kerana sakit. Disebut dalam keterangan. Ada keterangan tak, teman? Ada keterangan ada? Tak ada. Yang ni matan sahaja. Disebut dalam keterangan Jabir bin Abdullah ni Al-Ansari. Apa makna Al-Ansari? Al-Ansari ni maknanya dia adalah dari kalangan golongan Ansar. Ansar ni iaitulah penduduk Madinah yang memeluk Islam bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu gerakan dakwah yang dibawa ataupun yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk Madinah ini terdiri daripada Aus, Khazraj, dan sebahagian daripadanya adalah Yahudi yang memeluk Islam. Maka mereka adalah digelar ataupun dinamakan sebagai golongan Ansar. Dan kita kena ingat bahawa agama Allah Subhanahu wa taala ni senantiasa terus-menerus memerlukan golongan Ansar. Kita orang Islam ni pun cuma tidak dinamakan Ansar, tetapi kita adalah orang yang kita adalah diperlukan oleh agama Allah untuk menjadi pendukung kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang beriman, jadilah kamu sebagai ansarullah, pendukung, iaitu golongan Ansar yang mendukung agama Allah Subhanahu wa taala, penolong, pembela kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Isa kepada Hawariyun, kepada golongan sahabat setia Nabi Isa yang digelar sebagai Hawari. Para sahabat Nabi digelar sahabat, tapi sahabat Nabi Isa digelar sebagai Hawariyun. Golongan Hawariyun ini disebut oleh Nabi Isa kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Nabi Isa bertanya kepada golongan sahabat dia kata, siapakah yang akan menjadi pembantu aku, penolong aku dalam menjalankan tanggungjawab pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah
kita agama Nabi agama Nabi Isa ni dia hanya untuk kaum dia sahaja, dan dia hanya syariat dia tidak kekal sehingga akhir zaman, sehingga kiamat pun masih memerlukan kepada pengganti, pendukung yang akan mendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ketiadaan Nabi Isa alaihissalam. Maka agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang kekal sehingga hari kiamat. Sudah tentulah lebih memerlukan kepada golongan Ansar, iaitulah golongan yang menolong, membela dan mendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai tambahan sikit kepada syarah hadis ini. Dalam hadis ini menjelaskan bahawa orang yang tidak keluar berjihad, tidak keluar berperang, tak keluar itu kerana uzur, bukan kerana alasan lain, ataupun bukan disebabkan oleh sebab-sebab yang lain daripada keuzuran. Uzur tu uzur syar'i, bukan uzur yang kita cari, yang kita buat. Maka orang ni sekalipun dia tak keluar, tapi niat dia ikhlas bahawa dia nak berjuang, dia nak berjihad, tapi tidak mampu kerana uzur, maka pahala diberikan sama seperti orang yang keluar jika mereka mempunyai niat dan keazaman untuk berjihad, mempunyai niat dan tekad untuk berjihad. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita setiap orang Islam ada tanggungjawab dia. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab dalam jihad. Tanggungjawab untuk berjihad ini ada bagi setiap orang yang mengaku Islam. Cuma martabat jihad yang paling rendah ataupun yang paling kurang, yang paling minima ialah niat yang ikhlas. Bagaimana yang kita baca hadis Al-Fa pun begitu. Kemudian kita terus kepada hadis yang kelima. An Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul 'udhr. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, kami balik daripada peperangan Tabuk. Mana selepas perang, kami dalam perjalanan balik daripada peperangan Tabuk bersama-sama dengan Nabi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata, inna aqwaman khalfana. Ada beberapa golongan kaum, aqwaman ni jamak daripada kaum, beberapa golongan ataupun kaum yang ada di belakang kita di Madinah. Artinya yang tidak ikut sama dalam peperangan Tabuk. Ada beberapa golongan, bukan golongan munafik ni, bukan golongan yang celika untuk berjuang dah, tapi yang ni satu jenis lain, iaitu golongan yang ada di belakang kita di Madinah, yakni yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk ini. Ma salakna sya'ban wala wadiyan, di mana sahaja kita lalui berjalan, jalanan kita tu kita lalu gimana sekalipun, dan sama ada di lembah mana kita harungi, tidak lain melainkan mereka senantiasa bersama dengan kita. Mereka tidak ikut serta dalam peperangan. Mereka duduk di Madinah, tapi mereka ini bersama-sama dengan kita dalam peperangan. Mereka tidak ikut, tapi duduk di rumah masing-masing.
tapi hati dan pikiran mereka, keazaman mereka, tekad mereka bersama dengan kita. Kenapa mereka tidak keluar? Habasahumul udhr, iaitu uzur yang menghalang mereka atau uzur yang menyekat mereka. Habasa maknanya kurung, penjara. Mereka dipenjara oleh keuzuran. Jadi maknanya niat mempunyai peranan. Niat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam setiap amalan kita. Jadi semua amalan bergantung kepada niat sebagaimana yang kita baca dalam hadis yang pertama dulu. Jadi jihad ini suatu kewajipan. Malahan bukan saja jihad ataupun menyertai bersama-sama berjihad dalam perjuangan Islam ini adalah suatu kewajipan. Bukan setakat kewajipan semata-mata, tetapi dia merupakan salah satu daripada komponen iman yang sebenar. Nak menandakan seseorang itu beriman sebenar, tulen, ya antaranya ialah salah satu daripadanya apabila dia bersedia untuk berjuang ataupun berjihad. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Di mana sesungguhnya sebenar-benar orang yang beriman ialah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian dia tidak yartabu, tidak ragu. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam iman dia. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad mengorbankan harta dan nyawa mereka pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka yang beriman yang sebenarnya. Itu tanggungjawab kita. Jadi setiap orang Islam ada tanggungjawab jihad. Paling asas jihad ini yang kalau kita tidak mampu, kena diniatkan. Jihad dikecualikan. Jihad dikecualikan kepada mereka-mereka seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun. Tidak menjadi kesalahan, tidak dibebankan, tidak salah pada orang yang buta, tidak salah kepada orang yang kecok, tidak salah kepada orang sakit untuk dia tidak keluar daripada berjihad. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang pentingnya ialah kita taat kepada Allah, kepada Rasul, maka dia akan layak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Keuzuran ini adalah keuzuran syar'i. Keuzuran seumpama kecok, seumpama buta, seumpama tidak mempunyai kemampuan untuk tenaga ataupun fizikal untuk keluar berjihad. Keuzuran ini adalah mereka ni hendaklah niat untuk bersama-sama jihad, bertekad untuk jihad, maka mereka juga akan mendapat pahala jihad sebagaimana yang diperoleh oleh tentera-tentera yang keluar berjihad. Tapi kalau sekiranya tidak keluar itu disebabkan oleh masalah-masalah yang diada-adakan, seumpama yang berlaku kepada golongan mukhallafuna minal a'rab, sayaqulul mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna. Golongan orang-orang yang tercecer daripada kalangan Arab Badui yang tidak ikut serta dalam perjuangan, dalam berjihad. Mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami tak boleh tinggal kerja kami. Kami tak boleh tinggal harta kami.
kami tak boleh tinggal anak-anak, isteri, keluarga kami. Maka alasan-alasan ini semuanya adalah adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai alasan yang direka cipta oleh golongan munafikin. Lalu mereka reka cipta alasan ini, lalu mereka fastaghfir lana, minta supaya Rasulullah doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan kepada mereka. Maka ini adalah salah, tak betul. Allah Ta'ala sendiri jawab. Allah Ta'ala kata, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka membuat alasan dengan mulut lidah mereka. Alasan itu bukan alasan yang ada dalam hati sanubari mereka. Hati sanubari mereka tak yakin kepada Islam, tak yakin kepada kemenangan, berperang-perang ni bodoh, cari susah, cari masalah. Itu hati. Tapi mulut lidah mengatakan, kami tak boleh tinggal tugas, tak boleh tinggal tanggungjawab, tak boleh tinggal harta, tak boleh tinggal keluarga dan sebagainya. Inilah yang yang kita kena yakin mengenai dengan jihad ini. Pentingnya hadis ini nak beritahu bahawa orang yang uzur dimaafkan, dan walaupun begitu mereka juga tidak terhalang daripada ataupun tidak tercecer daripada mendapat pahala jihad sekiranya mereka bertekad, berazam dengan niat yang ikhlas untuk memperjuang atau untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pergi ke hadis yang ke-6. Hadis ke-6 an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Aqnas radhiyallahu anhum. Dia ni tiga cucu ni semuanya sahabat Nabi. Ya. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayah dia, toki dia semuanya sahabat. Ini orang yang dapat kelebihan pada dunia ni. Bukan saja ayah, bukan saja tok, tapi pak cucu pun menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qad kana abi. Qala kana abi Yazid akhraja lana nira yatasaddaqu biha. فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. Riwayat daripada Abu Yazid, nama dianya Ma'an, nama timangan dianya Abu Yazid. Artinya anak dia nama Yazid. Anak Ma'an ini nama Yazid. Maka digelar sebagai ayah Yazid. Ayah kepada Ma'an pula juga nama Yazid. Macam saya adalah. Anak saya nama Awang misalnya. Awang bin Husain bin Awang. Ni Yazid bin Ma'an bin Yazid. Begitu. Maka Abu Yazid, kerana anak dia nama Yazid, nama dia sebenarnya ialah Ma'an. Ayah dia juga nama Yazid. Toki dia nama toki dia nama Aqnas. Di mana Abu Yazid iaitu Ma'an kana Abi Yazid. Kata siapa ni? Kata Ma'an. Ma'an yang kata tu, qala tu Ma'an. Ma'an kata, ayah saya, ayah siapa? Ayah Ma'an lah. Ayah saya, nama dia Yazid. Kana Abi Yazid
adalah ayah saya iaitu Yazid telah mengeluarkan wang emas untuk menjadi sebagai derma ataupun sedekah sumbangan. Lalu dia serahkan sedekah itu kepada seorang lelaki di masjid. Siapa dia ni? Ayah Ma'an iaitu Yazid. Yazid bin Al-Akhnas yang buat keluar sedekah, keluar duit derma, dia serah kepada seorang untuk mengurus derma ini. Pengurus derma itu berada di masjid. Jawatankuasa masjid lah ni. Ya. Haji itu. Lalu saya pun pergi hadir ke masjid itu. Siapa dia pergi tu? Ma'an. Ma'an pergi ke masjid, fa'akhadtuha. Ya. Lalu saya ambil sedekah itu. Wang derma tadi, wang sumbangan tadi saya ambil. Fa'ataituhu biha, dan saya balik jumpa dengan ayah saya itu. Faqala, wallahi ma iyyaka aradtu. Lalu ayah dia kata, aku wi derma ni bukan nak wi kemung. Terjemahan saya mudah gitu. Derma aku keluar ni bukan nak wi kemung. Wahai Ma'an, ma iyyaka aradtu, bukan awak yang aku matlamatkannya. Tujuan aku keluar yang aku naknya bukan mu. Fa khasamtuhu ila Rasulullah, lalu Ma'an pun dijumpa Rasulullah mengadu kepada baginda. Lalu baginda beri berjawapan, faqala laka ma nawaita ya Yazid, mu wahai Yazid boleh pahala mengikut niatmu. Niatmu nak bersedekah tu boleh pahala. Siapa dia buat ambil sedekah tu soal lain. Tapi niat untuk kamu nak dapat sedekah, nak beri sedekah, kamu dapat pahala niat itu. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Kamu pula wahai Ma'an, kamu boleh apa yang kamu ambil. Artinya Ma'an ambil sedekah ayah dia, derma ayah dia ni tidak salah. Boleh makan, halal. Sedekah dalam Islam ni dia ada dua makna. Sedekah dalam Islam ni dia ada dua makna. Makna pertamanya ialah dengan makna derma, sumbangan. Makna derma dan makna sumbangan. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu beri sedekah, beri derma, beri sumbangan secara terang-terang, bukan kerana nak nyuruh ke orang, fa ni'mahi, tapi beri dengan ikhlas, tapi beri terang-terang, maka itu adalah di antara derma yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan untuk diberikan kepada orang fakir miskin, maka itulah cara yang terbaik. Mana beri cara tu yang apa? Nak ceritanya sedekah tu. Dalam Al-Quran sebut in tubdus sadaqat. Sadaqat ialah derma, sumbangan ataupun apa lagi mana derma, sumbangan ataupun sedekah ataupun apa lagi kita nak sebut bahasa Melayu. Itu berarti bahawa derma ataupun sedekah yang sunat, maka itu makna kepada sedekah. Ada lagi satu makna lain dengan makna sedekah, iaitulah sedekah yang membawa makna zakat. Zakah yang dengan makna zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara dalam Al-Quran. Ataupun dalam hadisnya khudh min amwal, dalam Quran juga khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Iaitu sesungguhnya sedekah ataupun zakat itu adalah khusus kepada al-fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum sehingga akhir. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah sebahagian daripada harta mereka itu sebagai zakat. Sedekah itu dengan makna zakat yang tutahhiruhum, yang membersihkan mereka daripada sifat kedekut dan sebagainya, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta mereka daripada
sumber yang bercampur dengan yang haram. Maka hadis ini derma yang diberi oleh Yazid kepada sumbangan yang diberi oleh Yazid diserahkan kepada seorang untuk mengurusnya, iaitu seorang pegawai masjid. Tiba-tiba datang anaknya ambil derma itu, maka anaknya makan derma ayah itu adalah halal, dan pahala derma kepada ayah itu tetap boleh kerana ianya adalah derma sunat atau sumbangan yang bukan sumbangan wajib, bukan zakat. Tetapi kalau zakat, maka dia tidak halal kepada anak. Begitu juga kalaulah zakat ayah tidak boleh dimakan oleh anak, dia tidak halal kepada anak. Zakat anak juga tidak halal kepada ayah. Tapi hadis ini menceritakan tentang dua beranak yang berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu bukan sedekah zakat, tetapi sedekah itu adalah sedekah sunat. Itu satu. Yang kedua, daripada hadis ini juga kita dapati bahawa urusan memberi sedekah ataupun memberi derma, urusan derma ini boleh diwakilkan kepada orang lain. Artinya kita boleh keluarkan derma kita untuk sesuatu, untuk nak agihkan kepada mana-mana pihak, tapi kita keluarkan, beri serah, wakilkan kepada orang. Kita serahkan kepada jawatan kuasa masjid, kita serahkan kepada jawatan kuasa PIBG, kita serahkan kepada jawatan kuasa cawangan, dan sebagainya. Maka berarti bahawa boleh pahala sedekah itu tetap kita perolehi, dan sedekah kita itu adalah berjalan mengikut saluran yang betul. Tidak salah. Seumpama yayasan-yayasan tertentu kutip derma, kutip pungut derma, pungut sumbangan untuk nak berikan kepada mangsa kepala air ke atau sebagainya, tidak jadi masalah. Itu berdasarkan kepada hadis ini. Jadi kita dapati bahawa sedekah sunat, derma ini kita boleh berikan pada siapa-siapa saja, serta kepada ayah, kepada anak dan sebagainya. Adapun zakat wajib ataupun zakat yang wajib itu tak boleh diberi sebebas-bebasnya, melainkan hanya kepada mereka yang tersenarai oleh syarak. Yang tersenarai oleh syarak, iaitulah yang disebut sebagai asnaf. Kemudian juga dalam hadis ini memberitahu kepada kita bahawa pahala sedekah tetap diperolehi, sekalipun sedekah itu sampai kepada pihak yang tidak berhak ataupun yang berhak, asalkan niat kita betul, niat kita ikhlas. Kita beri sedekah kepada yayasan atau bersedekah kepada pada seorang jawatan kuasa cawangan, suruh dia urus, tiba-tiba dia beri ke anak beranak dia, kita boleh pahala semacam, asalkan kita ikhlas. Yang dia beri pada anak beranak dia, pada kroni dia tu, itu dia punya pasal, itu salah dia. Adapun kita yang sumbangan derma ni, pahala tetap boleh. Itu hukumnya yang mesti kita faham. Yang kedua, yang akhirnya ialah daripada hadis ini juga kita dapati bahawa ma'an ini dia bawa kes ayah dia ni kepada mahkamah. Siapa dia mahkamah? Rasulullah taala. Dia bawa kesnya mengadu kepada Rasulullah, mengatakan bahawa Yazid ni ialah tak kira lah Yazid ayah kepada Ma'an bawa kes ini kepada Rasulullah, mengatakan anak dia makan duit sedekah daripada duit derma ayah dia. Jadi ataupun anak yang dilapor kepada mahkamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka kita boleh ambil sedikit ambil pengajaran ataupun istinbat daripada peristiwa yang berlaku ini, bahawa anak yang bawa kes ayah ke mahkamah tidak dianggap derhaka demi untuk mencari penyelesaian. Jadi untuk nak cari penyelesaian jalan yang terbaik mengikut syarak, maka anak bawa kes untuk dakwa ayah tidaklah jadi anak itu sebagai anak derhaka. Sebagaimana Ma'an bawa kes ini ke mahkamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu mengendii dengan ayah dia. Okey, takat tu dulu. Kita hari ini kita baca 3 hadis secara ringkas. Wallahu alam. Ada? Baik, kalau peserta dan penonton ada sebarang persoalan, boleh bertanya kepada kami melalui ruangan chat di Facebook Live. InsyaAllah kami akan bacakan insyaAllah. Okey, kita sambung kepada Safinatun Safinatun Najah. Kat mana kita ni? Tak silap anda daripada wasallallahu nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam muqaddimah. Muqaddimah kepada kitab ini yang dibuat oleh pengarang, di mana kita telah mula dengan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kita habis setakat tu. Ya. Sambung hari ininya wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya. Wa sallallahu wa sallatu adalah daripada perkataan asalnya ialah as-salah. Was-salah itu maknanya salla yusalli dengan makna as-salah. Was-salla hiya al-atfu. As-salatu hiya al-atfu. Salah ataupun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wasalla, perkataan wasalla itu adalah ataf kepada mana? Ataf kepada alhamdulillah rabbil alamin. Ya, daripada muqaddimah tu. Apa artinya salah? Apa artinya selawat? Selawat kepada Nabi itu ataf. Summa in kanat minallah farahmah. Kalaulah selawat itu daripada Allah, maka ianya berarti rahmat Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Apa makna Allah Ta'ala selawat pada Nabi? Artinya Allah Ta'ala merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, itu berarti Allah Ta'ala memberi rahmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Au minal malaikati, kalau selawat itu daripada ataupun selawat itu datangnya daripada malaikat, apa arti? Maka artinya fastighfar. Arti selawat malaikat kepada Nabi artinya malaikat memohon keampunan, berdoa memohon ampun kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau daripada malaikat. Daripada Allah artinya Allah Taala cucuri rahmat. Pada malaikat artinya istighfar. Au minal adamiyyin fatadarru'un wa du'a. Kalaulah selawat itu daripada manusia, anak Adam, daripada kita ni orang biasa, maka makna dia ialah tadarru', iaitulah kita memohon kepada Allah Taala, iaitu tadarru' dan juga dengan makna doa. Doa tadarru' makna hatullah lah.
Ya. Itu satu. Jadi wasallallahu wasallama. Wasallama itu salam. Artinya selawat dan salam sejahtera yang kita dah terjemah. Assalam tu dengan makna at-tahiyyah. Tahiyyah makna ucap selamat. Tahiyyah maknanya ucap selamat. Ala sayyidina. As-sayyidina tu dengan makna was-sayyid. Apa arti sayyid? Sayyid ni ialah man sada fi qaumihi. Sesiapa yang mengetuai kaum dia. Di kalangan kaum dia ketua. Orang panggil sayyid lah dia. Maka ini panggil tok ketua. Ataupun juga sayyid ini dengan makna man kathura sawaduh. Iaitu man kathura sawaduhu. Iaitulah orang yang banyak, ramai pengaruh. Kathura tu banyak pengaruh. Ramai lah. Banyak pengaruh ataupun banyak tentera. Ramai pengikut. Jaisuhu tu tentera asalnya. Tentera ni pengikut lah. Ya. Au man tafza'u ilaihin nas inda syada'id. Ataupun orang panggil juga Said ini ialah orang yang menjadi tumpuan orang ramai ketika berhadapan dengan situasi gawat. Syada'id itu ialah suasana gawat, suasana yang sukar. Ketika menghadapi suasana sukar, dia pergi jemur orang ni. Maka orang yang kena jemur tu adalah dinamakan sebagai, diistilahkan juga sebagai syahid. Iaitu orang yang beri perlindungan. Awil halim alladhi la yastafizzuhu ghadabun. Ataupun syahid juga ialah orang yang sifat dia sifat penyantun. Memberi santunan, lembut, damai, tenang. Dia sifat dia ada. Yang mana la yastafizzuhu ghadabun, dia tidak dipengaruhi oleh perasaan marah. Nakwilah marah lagu mana sekalipun, dia tetap bersikap tenang, dia bersikap penyantun kepada orang saja dia nak marah. Maka ini orang panggil orang as-sayyid juga. Wa qad ijtama'at hadhihi as-sifatu fi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua sifat-sifat tadi, sifat-sifat ini terkumpul ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada jadi ketua kaum ke, banyak pengaruh ke, ataupun menjadi tempat orang mengadu perlindungan orang ke, ataupun dia adalah orang yang tidak dipengaruhi oleh sifat marah. Semuanya ada sifat-sifat itu. Ciri-ciri ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammadin. Muhammad ini dikatakan yuqalu fil asli, pada prinsipnya, pada asalnya disebut Muhammad ialah liman kathura hamdun nasilahu, iaitu bagi orang yang banyak pujian orang ramai kepada dia. Orang ramai puji dia, orang ramai sanjung dia. Maka orang ini adalah orang yang bersifat dengan Muhammad. Tapi sini nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini huwa huna alamun ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia di sini Muhammad ialah nama. Alam tu maknanya isim alam. Isim alam ni ialah isim nama, nama khas lah. Nama khas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun tanda nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tu daerah punya alam juga. Daerah tu tanda negara. Alam adalah tanda nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khatimu bi sighati ismil fa'il, iaitu yang disebut
ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Al-khatim dengan bisighah ismil fa'il, dengan sirah ataupun dengan lafaz isim fa'il. Al-khatimu, al-fa'ilu, ya, ala wazan al-fa'il. Al-mutammim, iaitu khatim ni dengan makna penyudah ataupun penamat ataupun penyempurna. Jadi Nabi kita ni sifat dia ni sifat khatim, iaitu penamat kepada para Nabi, penamat para Rasul, penyempurna kepada perutusan para Nabi dan para Rasul. Fama'nahu huna, adapun maknanya di sini, maksud di sini ialah mutammimu jami'il anbiya, iaitu Nabi adalah penyudah kepada seluruh para Nabi. Fala tabtadi'u nubuwwatu nabiyyin ba'da, tidak akan dimulai oleh kenabian mana-mana Nabi pun selepas daripada dia. Artinya lepas pada wujud Nabi, wafat Nabi Muhammad, tak ada dah tubik Nabi lain. Tak ada, kerana dia adalah penyudah penamat. Wa yajuzu an yakuna bi fathil ta'i kama quri'a bihi, ay ka'alatil khatmi. Dan harus juga dibariskan dengan fathah, dengan baris di atas huruf ta. Khatim tu dengan khatam. Baca dengan khatim pun betul, dan harus juga baca dengan khatam. Khatamin nabiyyin, ay ka'alatil khatmi. Khatam ni ialah alat bagi khatam. Tahu khatam apa dia? Mudah kan? Alatul khatmi. Cop moho. Jadi Nabi ini adalah sebagai cop terakhir. Bila dah cop, jawab dianya lakulah. Tak ada apa lah, orang tak boleh bahas dah. Ya, itu mana khatam. Bukan khatam hak lagi itu, Jawi itu khatam nun, bukan khatam min. Ini khatam dengan mim. Lepas itu ala khatamin nabiyyin. Perkataan khatamin an-nabiyyin ini ialah an-nabiyyun. Jamak kepada nabi, jam'u nabi. Nabiyyun ini, nabi adalah mufrad, nabiyyun ataupun juga al-anbiya adalah jamak daripada perkataan nabi. Siapa dia nabi ini? Insanun, dia manusia. Hurrun, manusia yang merdeka. Zakarun, lelaki. Salimun an munaffirin tab'an, sejahtera daripada sifat-sifat yang yang mengaibkan, yang memalukan dari segi tab'an. Tab'an ni maknanya dari segi tabiat, sifat dia. Artinya dia sejahtera, tak ada kena penyakit-penyakit yang menjijik. Menjijik, munafir ni yang menjijikkan. Penyakit yang jijik dari segi tabaan, sifat semula jadi dia. Tak ada pada Nabi, orang yang bersifat dengan Nabi ni tak ada penyakit itu. Wa andana ati abin, begitu juga dia ni sejahtera daripada keturunan yang uduh, bukan keturunan kemacar. Dana'ah tu dani maknanya keturunan gendok. Dia bukan, Nabi ni tak ada daripada keturunan gendok. Wa khana ummin, ataupun mok yang kaki ngorak zina, bukan daripada anak zina maknanya Nabi ni. Uhiya ilaihi bi syar'in, dia Nabi ni ialah orang yang diwahyukan dengan syariat. Walam yu'mar bitablighi, tapi tidak diperintah supaya menyampaikan orang lain. Dia diturunkan syariat oleh Allah Ta'ala. Syariat itu untuk diri dia sahaja, diri Nabi itu. Dia tidak diperintah supaya menyampaikan kepada orang lain. Fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasul.
kalau diperintah supaya menyampaikan syariat itu kepada orang lain, maka orang ini dinamakan dia Nabi dan juga dia juga Rasul. Kalau dia tidak diperintah supaya menyampaikan syariat kepada orang lain, syariat itu hanya untuk dipakai pada diri dia saja, maka orang ini dinamakan sebagai Nabi. Tapi bila diperintah supaya syariat itu disampaikan kepada orang lain, maka dia Nabi pun dia, Rasul pun dia. Itu maksud beza dia. Dia terjemuh lagi ni munafir taba'an tu. Apa dia? Seumpama juzam. Juzam ni apa dia? Penyakit pecah-pecah tu. Tu kulit dah nak. Baras, bala. Jadi keputihan putih habis jadi bala habis tubuh tu. Bi khilafil humma, berbeza dengan demam. Demam tak apa, Nabi demam, Rasul demam. Tapi bala tak ada, pecah-pecah apa ni, jadi gapo orang ini tu kulit dene, muka dene tu tak ada lah. Ya. Wadana'atul abi khissatuhu, iaitu rendah ni martabat seorang ayah, keturunan yang rendah. Seumpama kakaunihi hujjaman, seumpama ayah tu sebagai seorang gapo tu, isak darah tu gapo dia panggil? Ni sedut darah dah tubuh tu. Gapo dia panggil? Ni sedut darah tu di atas kepala apa semua. Hijamah. Bekam. Bekam. Allah tak ada cari kata bekam, tak jumpa. Bekam. Ayah tak kerja dengan bekam. Au zabbalan. Bukan je kutik sapak. Zabbal tu bukan kutik sapak. Wa khanal iaitu fuhshuhu wa zinaha. Fuhshuha wa zinaha. Mak yang kaki apa ni, kaki zina dak. Bukan kaki ngorak fuhshu ni, kaki mata keranjang dan sebagainya dak. Itu seorang Nabi bukan daripada keturunan ibu bapa yang seumpama itu. Wal ma'na, rumusan daripada apa yang dijelaskan tadi, maksud kepada wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, maknanya rahimallahu Sayyidina Muhammadan khataman nabiyyin rahmatan maqrunatan bit ta'zim wa hayyahu, iaitu Allah Ta'ala merahmati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai khataman nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, dengan rahmat yang disertai maqrunah, iaitu yang diiringi dengan ta'zim, dengan pengagungan dan penghormatan, wa hayyahu, dan dengan ucapan salam sejahtera. Hayya tu ucapan selamat. Iaitu itu maksud wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Habis itu. Boleh faham ya? Wa qala al-Imam Ar-Rafi'i, kata Imam Rafi'i, ini salah seorang daripada ahli hadis dan juga ahli fiqh. Innal ma'na, Imam Rafi'i dia memberi ulasan ataupun memberi penjelasan terhadap maksud kepada wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin tadi. Imam Rafi'i dia kata mana? Azzamallahu Muhammadan fid dunya bi'a'la'i dhikrih wa idamati syar'ih. Allah Ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan cara meninggikan sebutannya. Artinya dengan sanjungan sebutan dia. Bila sebut Nabi ni disanjung oleh manusia di dunia ni. Orang kafir pun sanjung, apatah lagi orang bukan Islam. Wa idamati syar'ihi,
kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disanjung. Yang keduanya idamati syar'ihi, yaitu dikekalkan, dilanjutkan syariatnya. Dama yadumu ni makna kekal. Syariat dia berkekalan sehingga hari kiamat. Itu satu. Jadi dua kelebihan Nabi. Pertama, sebutan dia, orang ingat ke dia, orang sebut dia, orang agung dia. Satu. Yang kedua ialah syariat dia kekal sehingga hari kiamat. Itu kelebihan Nabi dengan makna selawat dan salam daripada Allah Ta'ala. Wa fil akhirati bitashfi'ihi fi ummati. Di akhirat, Nabi diberi hak, diberi kuasa untuk ataupun diberi mandat untuk memberi syafaat kepada umat dia. Itu kelebihan, keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Di akhirat, dimandatkan pada Nabi untuk beri syafaat kepada umat. Wa ijzali matubatihi, dan mencurahkan jazil syukri ini maknanya mencurahkan segala menambahkan apa lagi jazil, syukran jazilan. Makna apa syukran jazilan? Terima kasih banyak. Mungkin begitu. Ya. Ini daripada kataan jazil lah. Memperbanyakkan balasan pahala kepada Nabi. Wa ibda'i fadlihi lil awwalin wal akhirin bil maqamil mahmud wa taqdimihi ala kafatil mu'minin. Wa ibda'i fadlihi artinya dizahirkan ataupun ditonjolkan fadilat kelebihan Nabi kepada al-awwalin, kepada makhluk awal, wal akhirin, dan makhluk terakhir. Artinya jauh daripada ada makhluk Nabi Adam dulu, makhluk atas dunia, sehinggalah makhluk hari kiamat, semuanya ditonjolkan oleh Allah Ta'ala akan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan bagaimana? Bil maqamil mahmud, dengan kedudukan yang terpuji, wa taqdimihi ala kafatil mu'minin, dan diutamakan ataupun didahulukan ataupun apa lagi, ditonjolkan juga kelebihan Nabi ini ala kafatil mu'minin, terhadap seluruh orang yang beriman. Mana Nabi ini mempunyai kelebihan dan keutamaan ke atas seluruh orang yang beriman. Qala, siapa dia qala ni? Qala tu siapa dia? Qala di sini ialah Imam Ar-Rafi'i. Kata Imam Rafi'i lagi, wa hadhihi umurun an'ama Allahu biha alaihi. Semua ini adalah perkara-perkara yang nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin laha darajat, tetapi semuanya itu, bagi segala-galanya itu ada darajat, ada darjat, ada tingkatan, ada darjat lah, kita sebut darjat lah kerana ada darjat dia, ada tingkatan dia. Wa qad yaziduha Allah Ta'ala bi du'ail musallin, dan kadang-kadang Allah Ta'ala menambahkan lagi darjat itu, nikmat itu, menerusi doa orang yang sembahyang. Kita sembahyang, senantiasa kita doa kepada Nabi ataupun kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu antaranya ialah dalam tasyahud, baca tahiyat dan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menambahkan lagi darjat dan kedudukan nikmat anugerah Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tafsir lagi. Malam ni kena perhabis mukaddimah ni. Panjang sikit lagi ni. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi ni, alihi ataupun aluhu, iaitu keluarga Nabi, keluarga baginda, sahabat baginda seluruhnya. Aluhu sallallahu alaihi wasallam,
humul mu'minun min bani Hashim wal Muttalib. Qalahu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Aluhu ni kita katakan keluarga Nabi. Al dengan makna keluarga. Al dengan makna keluarga. Keluarga Nabi SAW itu siapa dia? Humul mu'minun. Mereka ialah orang yang beriman. Siapa dia orang beriman ini? Orang beriman daripada mana? Min Bani Hashim. Iaitu orang yang beriman daripada Bani Hashim, keluarga keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Adapun daripada Bani Awang ke Bani apa ke, bukan dia. Tidak dinamakan sebagai keluarga Nabi. Ini kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lepas tu wa alihi wa sahbihi. Wa sahbuhu humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi fi hayatihi ba'da an-nubuwah. Sahabat Nabi, siapa dia sahabat Nabi? Iaitu mereka yang ijtama'u bihi, yang berhimpun dengan Nabi. Maknanya yang pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang yang pernah bersama dengan Nabi semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersama dengan Nabi. Tak aci kita orang yang hidup di Malaysia zaman Nabi, dia tidak bersama dengan Nabi, tidak berhimpun dengan Nabi, maka tidak dinamakan sahabat. Yang dinamakan sahabat ialah orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminin Nabi, dalam keadaan dia beriman kepada Nabi, fil ardi, di muka bumi. Sama ada dia duduk di Syria, dia duduk di Syam, dia duduk di Turki, dia duduk di Yaman, tapi dia pernah berjumpa dan pernah bersama dengan Nabi fi hayatihi ba'da nubuwah, semasa hayat Nabi, selepas daripada Nabi menjadi Nabi. Adapun dia bersahabat dengan Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi, tidak dinamakan sebagai sahabat. Yang sahabat ini ialah orang beriman dengan Nabi dan bergaul bersama, berhimpun dengan Nabi semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna sahba fil asli ismun jam'in li sahibin. Sahba ini ialah kata jamak, isim jamak daripada perkataan sahib. Sahib sama ada as-sahabiyun ataupun sahaba, as-sahbu. Wa huwa lughatan, pada makna, pada bahasanya, as-sahbu ini man bainaka wa bainahu mudakhalah, ialah sesiapa yang di antara kamu dengan dia, di antara dia, mudakhalah artinya ada interaksi. Mudakhalah tu ada interaksi ataupun ada pergaulan, ada bercampur gaul. Bergaul dengan aku bergaul denganmu, berkawan, mudakhalah, pernah berinteraksi. Atau ini bertaksi ini bukan bertaksi secara medsos, media sosial, tak acik itu kawan, bergaul. Itu dari segi bahasa lah. Wastilahan, dari segi istilah sahabat ini ialah at-tabi'u li ghairi, iaitu orang yang mengikut orang lain. Bila dia ikut orang lain, maka dia menjadi sahabat orang itu. Al-akhidhu bimadhhabih, dia ikut, lepas tu dia terima mazhab. Ikut mazhab, ikut aliran, pemikiran, idea dan ideologi, maka jadi sahabat. Ka ashabis Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana seperti mana sahabat-sahabat kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bila orang kata dia sahabat Imam Syafi'i, ialah apabila dia ikut mazhab Syafi'i. Dia terima mazhab Syafi'i, dia pakai mazhab Syafi'i, maka orang panggil dia adalah sahabat kepada Imam Syafi'i. Bila dia pengikut Imam Syafi'i, artinya dia anak murid
Dia belajar, dia ikut, dia terima. Wal murad huna, yang dimaksudkan di sini ialah as-sahabiyyu kama alimta, iaitu kalangan para sahabat sebagaimana yang anda tahu. Anda tahu para sahabat Nabi siapa dia? Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muawiyah dan sebagainya, Abu Sufyan, semuanya adalah sahabat Nabi, maka itulah yang dimaksudkan dengan sahabat. Wa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafati 124 alfan. Bilangan ataupun jumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari wafat baginda, bermula daripada baginda dibangkit menjadi nabi sehinggalah pada hari wafat, bilangan para sahabat ialah 124,000. 124,000. Betul? 124. Ya, 124,000. Qalahu Abu Zur'ah. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zur'ah. Dia kata 124,000. Wastashkalahu Az-Zainul Iraqi. Az-Zainul Iraqi dia muskil. Dia kata tak berapa yakin, tak berapa sedap sebanyak 124,000 ni. Wa qala Rafi'i wa isnaduhu jayyid, dan begitu juga kata Imam Rafi'i, dan sanad ataupun sandaran kepada riwayat daripada Rafi'i ini adalah sandaran dan sanad yang jayyid, yang baik. Maknanya tidaklah kata ramban sangat ramban dak. Tapi ini satu kata-kata ataupun pendapat yang bersandarkan kepada silsilah riwayat yang baik. Dia kata wasituna alfan, iaitu 60,000. Ini kata 124. Ini kata 60,000. Artinya separuh daripadanya. Itu dia. Wa akhirus sahabati mautan. Sahabat yang terakhir wafat, meninggal. Hak meninggal zaman Nabi, masa Nabi dan lepas pada Nabi itu ramai dah. Tapi hak yang terakhir sekali mati ialah Abu Tufaili, Amir bin Wathilah Al-Laythi. Fa innahu mata sanata mi'atin minal hijrah. Yang mati terakhir daripada kalangan sahabat ialah Abu Tufail, iaitu Amir bin Wathilah Al-Laythi. Dia mati pada tahun 100 Hijrah. 100 Hijrah. Artinya selepas daripada 90 tahun wafat Nabi, sahabat yang terakhir mati ialah Abu Tufail. Wa kulluhum udulun. Semua mereka adalah udul. Semua mereka mana? Semua mereka para sahabat. Hak yang dikatakan 124 ataupun yang dikatakan 60 orang para sahabat, 60,000 orang para sahabat ini semuanya udul. Udul ini ialah jamak daripada adl. Adlun. Adlun ini ialah orang yang istiqamatun fis suluk, iaitu orang yang istiqamah dari tingkah laku dan gerak geri. Semuanya udul, adil. Adil ni maknanya tidak pernah buat dosa, tidak melakukan dosa besar, dan juga tidak al-mudawamah ala as-saghair, iaitu tidak berkekalan di atas dosa kecil, maka itu adalah udul. Orang yang adil, yang suluk dia, tingkah laku dia, gerak geri dia adalah
istiqamah, mengikut akhlak dan syariat. Jadi tak ada seorang para sahabat ni hak berahi pelawak dan sebagainya. Wa afdaluhum, yang paling afdal di kalangan ribuan para sahabat itu, al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, yaitu 10 orang yang telah diberi perakuan. Mubasysyar ni diberi khabar gembira, yakni diberi perakuan bahawa mereka sebagai ahli syurga, yang telah diberi khabar gembira dengan syurga oleh Nabi, ataupun yang diberi perakuan sebagai ahli syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat yang paling afdal, yang paling unggul. Wahum, siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaidin, wa Talhah ibn Ubaidillah, wa Zubair bin Al-Awwam, wa Abu Ubaidah Al-Jarrah, wa Abdurrahman bin Auf. Kena ingatlah tu 10 orang yang ahli syurga, yang memang dah dapat apa panggil tu, tiket ataupun pas ke syurga mereka ketika mana mereka di dunia lagi. Itu daripada kalangan ribuan ahli para sahabat, ini yang paling afdal. Wa afdalul asharati, yang paling afdal, yang paling unggul di kalangan 10 tu pula. Tadi 10 yang paling unggul di kalangan ribuan. Yang ni yang paling unggul di kalangan 10 itu humul khulafa'ur rasyidun. Mereka ialah para khulafa rasyidun, para khulafa rasyidin, iaitu 4 orang. Al-awwalun, humul arba'atul awwalun, wa tartibuhum fil afdaliyati katartibihim fil khilafah. Mereka ini ialah 4 orang yang ulung, al-awwalun, dan susunan tertib mereka dari sudut kelebihan sebagaimana tertib susunan mereka dalam menjawat jawatan khalifah. Fil khilafah, dalam menjawat jawatan khalifah. Yang mula-mula menjawat jawatan khalifah, fa awwalu man tawalla al-khilafah ba'dama qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu bi ikhtiyaril muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula menyandang jawatan khilafah, tawalla tu menyandang, menyandang jawatan khilafah selepas daripada diwafat ataupun diqubida, diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu, menerusi ikhtiar, undian ataupun pilihan para muhajirin dan ansar. Ya. Walabitha fiha sanataini wa thalathata ashhurin wa 10 layalin wa tuwfiya wa huwa ibnu 63 sana. Dan terus beliau baginda Abu Bakar As-Siddiq ini memegang khilafah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Asyra layalin itu 10 malam. Kalau kita 10 hari lah. Kita tak kata mau duduk 10 malam. Ialah 10 malam. Kita berbual 10 malam. Iaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari 10 malam, dan diwafatkan dengan umur selama 63 tahun. Fatawallaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu digantikan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bi'ahdin min Abi Bakr. Dengan cadangan pelantikan daripada Abu Bakar. Dengan Abu Bakar yang melantik dia sebagai ahdin. Ahdin ni maknanya sebagai raja muda lah. Dengan penolong timbalan dia, bukan timbalan, dengan calon daripada dengan pencalonan yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Umar ni wala bi tafiha 10 sinin wa nisfan
wa thamaniyata ayyam. Dan Sayyidina Umar memerintah menjadi khalifah, kekal jadi khalifah, walabitha tu kekal jadi khalifah 10 sinin, selama 10 tahun, wa nisfan 6 bulan, wa thamaniyata ayyam dan 8 hari. 10 tahun 6 bulan 8 hari. Wa qutila syahidan wa huwa ibnu 63 sana. Sayyidina Umar ini mati dibunuh. Dia syahid dibunuh dalam usianya 63 tahun. Fatawallaha Uthman bin Affan, lalu disandang pula oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Menyandang jawatan khalifah oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bi aghlabiyyati ara'i ahli syura alladhina ayyanahum Umar. Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah dengan aghlabiyah, dengan majoriti pandangan daripada ahli syura, iaitu majlis syura yang telah dilantik oleh Umar ibn al-Khattab. Majlis syura yang dilantik oleh Umar ibn al-Khattab yang terdiri daripada Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman, Ali dan sebagainya. Itu walabitha fiha qariban mithnatay 10 sana. Dan Sayyidina Utsman memerintah hampir dengan itnatai 10 sana, hampir 12 tahun. Juga dia dibunuh mati syahid ketika umurnya 82 tahun. Wa huwa ibnu 82 sana. Dia dibunuh pada umurnya 82 tahun. Fatawallaha Ali bin Abi Talib. Lalu disandang pula jawatan khalifah itu oleh Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu bimubaya'ati aktsaris sahabah, dengan bai'ah ataupun perakuan, orang lain dipanggil SD, akuan bersumpah. Mubaya'ah itu artinya dengan perakuan, sokongan yang diberi oleh majoriti para sahabat. Aktsarus sahabah, majoriti para sahabat. Dan Sayyidina Ali ini menjawab jawatan itu 4 sinin wa 9 ashhur, iaitu 4 tahun 9 bulan. Juga wa qutila syahidan wa huwa ibnu 63 sana. Dia juga terbunuh syahid dibunuh pada umurnya 63 tahun. Wa alihi wa sahbihi, mari pula wa ajma'in. Syarah kepada wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'in itu apa dia? Tauqidan lima qablahu ay kullihim. Ajma'in itu maknanya taukid. Tahu taukid iaitu sebagai pengukuhan dah. Taukid ini saya terjemah dengan pengukuhan. Artinya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dia, sahabatnya, seluruhnya. Ai kullihim, iaitu keseluruhannya. Wal ma'na, maksud kepada selawat Nabi tadi itu semua sekali itu ialah rahimallahu ali sayyidina Muhammad. Rahmat Allah Ta'ala kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya seluruhnya, sebagai rahmat yang diiringi dengan ta'zim, dengan pengagungan, dan wahayyahum, serta memberi ucapan selamat sejahtera kepada Nabi dan keluarga Nabi dan para sahabat Nabi keseluruhannya.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita perhabislah sikit lagi. Al-haulu dengan makna al-quwwatu. Artinya la haula wala quwwata illa billah. Wala haula tu tidak ada kekuatan. Wala quwwata pun tak ada kekuatan juga, qudrah, tak ada kemampuan. Illa billahil aliyil azim, melainkan dengan kekuatan Allah yang maha agung dan maha tinggi dan maha agung. Al-haulu maknanya la haula tadilah. Maknanya quwwah. Maknanya tidak ada kekuatan. Wala quwwata, al-quwwah dengan makna qudrah, tidak ada kemampuan. Melainkan dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak sedut buah gaguh lagu manalah, tak ada kemampuan, tak ada kekuatan. Kekuatan yang ada pada kita ini anugerah Allah. Itu maksud dia. Al-Aliyu al-Jalilul Azim. Al-Ali yang maha tinggi, maknanya yang maha agung dan maha al-Jalilul Azim, maknanya serupa itu azim pun agung, al-Jalil mulia ataupun agung. Fal-uluwul mafhumu minhu uluwun ma'nawi. Ini ada maksud kepada dalam sikit. Bila disebut kepada al-ali, makna al-ali itu daripada perkataan ala, ali, ala ya'lu. Ala ya'lu maknanya ali tinggi. Mari perkataannya al-ulu. Masdarnya daripada perkataan al-ulu. Fal-ulu al-mafhum minhu, yang dimaksudkan dengan difahami daripada perkataan al-ulu di sini ialah ulu ma'nawi, iaitulah ketinggian dari sudut ma'nawi. Bukannya hissi. Ya, dia bukannya tinggi hissi. Apa makna tinggi maknawi? Misal kita katakan ilmu Tok Gua Jadi, ilmu dia tinggi sungguh. Tinggi apa tu? Tinggi mengikut ukuran, atau tinggi sekaki, dua kaki, sela, dua ela, semeter, 2 meter. Itu tinggi yang dinamakan tinggi hissi. Tinggi maknawi ini tinggi yang tak ada ukuran. Ketinggian Allah Ta'ala tinggi dari sudut maknawi. Bukan tinggi dari segi ukuran meter dan sebagainya. Faham tu? Okay. La makani. Bukan tinggi dari sudut makan. Bukan tinggi dari sudut tempat. Macam kita, Abdul Rahman duduk tempat tinggi. Anak-anak dia, adik-adik dia duduk bawah, rendah. Dia duduk atas kursi. Itu tinggi dari sudut makan, dari sudut tempat. Allah Ta'ala tinggi dia bukan tinggi yang dinisbahkan dengan makani, tempat dan sebagainya. Liqidamihi ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala itu tinggi dia ada tinggi maknawi? Kerana Allah Ta'ala sifat dia sedia kala qidam wa huduthil makan, dan makan tempat itu adalah baru makhluk. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baru. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, dengan sedia. Fahuwa mawjudun qabla wujudil makan. Allah Ta'ala ada sebelum ada tempat. Artinya Allah Ta'ala tidak bertempat kerana dia ada sebelum adanya tempat. Wa huwal an ala ma kana ala ma alaihi kana. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah Ta'ala sekarang ni, dia sekarang ni, wa huwal an. Dia sekarang ni Allah Ta'ala ala ma alaihi. Dia duduk pada tempat dia, ada di atas tempat dia yang dia ada dulu. Kana tu dia ada dulu. Allah Ta'ala ada dulu tu duduk mana? Situlah dia ada lah ni. Faham tu? Allah Ta'ala ada dulu sebelum ada makhluk, ada dunia, ada langit, ada bumi. Allah Ta'ala ada mana? Tak tahu. Memang tak tahu. Dia ada bukan pada tempat dia tertentu. Maka di situlah dia ada sekarang ini,
di mana tempat yang dia ada dulu. Itu maksudnya wahwal an, dia sekarang ini ada alama alaihi, ada di atas adanya kana sedia, yang sedia ada dia. Ketika mana dia ada dulu, begitulah dia ada sekarang ini. Al-Azim mana dia Al-Jalilul Muqaddas, iaitu Tuhan yang maha agung, yang maha mulia, Al-Muqaddas, yang maha suci. Al-Ma'na, makna la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, la qudrata likulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahil alil azim. Tidak ada keupayaan ataupun kemampuan ataupun kudrat, kuasa bagi mana-mana makhluk terhadap ataupun ke atas mana-mana kerja, mana-mana perbuatan. Kita nak buat, nak akak buku ke, nak suap nasi ke, kita tak ada kuasa. Illa billah, melainkan kuasa itu dengan kuasa Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha agung dan maha tinggi. Maha tinggi dan maha agung. Itu maksud dia. Ya. Wa qala ba'duhum, kata setengah ulama, ba'duhum tu setengah ulama lah. Innal ma'na, sesungguhnya maksud la haula wa la quwata illa billah ini, wa awrada fihi hadithan, dan dia ulama ini, sebahagian daripada ulama ini, dia memberi penjelasan kepada ungkapan wala haula wala quwata illa billah, frasa wala haula wala quwata illa billahil alil azim ini, dia membawa satu hadis, la haula anil ma'siyati wala quwata ala ta'ati illa bitaufiqillah wa huwa khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi fal haulu alaihi bima'na at-tahawul. Dia kata la haula anil ma'siyah, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, kuasa anil ma'siyah, terhadap nak melakukan maksiat. Wala quwwata ala ta'ah, tidak ada kekuatan, keupayaan untuk melakukan ketaatan. Illa bitaufiqillah, melainkan dengan mendapat taufik ataupun dorongan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kita nak buat apa kan, nak taat kan, nak maksiat kan, semuanya dengan taufik daripada Allah taala, artinya dengan anugerah ataupun dengan penyertaan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalqu qudratit ta'ah fil 'abdi. Dia itulah mencipta, Allah yang mencipta ataupun menjadikan kekuatan, kekuasaan untuk melakukan ketaatan kepada hamba. Jadi bila kita nak buat perkara taat ni, kekuatan bagi mana? Allah Ta'ala yang buat kekuatan itu, beri kekuatan itu kepada kita. Fal haulu alaihi bimakna tahawul, mana memberi al-haulu, maknanya keupayaan ataupun kekuasaan, alaihi, ke atasnya, ke atas hamba itu, bimakna tahawul, iaitulah satu tahawul ni asalnya saya nak katakan saya ada benda, Abdul Rahman tak ada. Abdul Rahman perlu kepada benda tu, saya passingkan kepada Rahman. Passing itu dalam maknanya tahawul. Artinya kuasa yang kita dapat adalah kuasa yang Allah Ta'ala tahwil ataupun Allah Ta'ala passingkan kepada kita. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Begitu maksudnya. Faham tu makna tak? Apa yang saya nak sampaikan, makna tahawul itu ialah daripada satu pihak kita edarkan, passingkan kepada pihak lain,
itu dengan makna kita tahawul ataupun kita pindah kepada orang lain ataupun kita pindah kepada orang lain, maka itu juga dengan makna tahawul. Faham tu? Itu sajalah pada mukaddimah kepada kitab ini, dan insya-Allah akan datang ni barulah kita masuk kepada pasal pembicaraan kepada isi kepada kitab ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepahaman yang baik kepada kita. Wallahu a'lam bissawab.